Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ya? Selamat berpuasa dan selamat menempuhi mengaut keuntungan ataupun faedah-faedah dari segi spiritual, dari segi mental, dari segi kesihatan semasa kita berpuasa ni. Hari ini rasanya sudah hari yang ke-8 kalau tak silap saya. Kita berpuasa dan diharap semua masih mantap, masih maintain, masih segar dan masih cergas dalam kita berpuasa. Okey. Pada sesi lepas kita ada bincang berkenaan dengan tip-tip untuk kita berpuasa secara sihat supaya kita bertenaga dan supaya kita ceria sepanjang hari semasa kita berpuasa. Jadi lebih kurang 10 tip kalau tak silap saya share baru ni ya. Jadi hari ini saya nak share berkenaan dengan kepentingan kita mengambil suplemen fiber dalam menjaga kesihatan kita. Okey. Jadi produk ni yang kita rumus khas itu produk fiber mix. Kita rumus khas daripada kombinasi dua jenis fiber, iaitu fiber larut air dan juga fiber yang tidak larut air, digabungkan, dikombainkan bersama dengan herba-herba yang berpotensi tinggi untuk membantu menjaga kesihatan kita dan juga untuk membantu memberi kelebihan ekstra semasa kita mengambil suplemen fiber ni. Okey. Jadi jom sekarang kita terokai apakah kelebihan fiber-fiber yang ada dalam fiber mix. Okey, kita pergi kepada fiber larut air dan tidak larut air. Jadi kombinasi fiber ni bila kita mengambilnya sebagai suplemen, sebagai tambahan makanan bersama dengan diet kita, dia boleh membantu dari segi dia akan memberi rasa kenyang ya. Dia akan memberi rasa lebih kenyang sebab fiber ni bila kita makan kita pancur bersama air dia akan mengembang. Okey, bila dia mengembang dia akan memberi kita rasa kenyang. Jadi ini adalah satu benefit kepada mereka yang ingin mengurangkan berat badan. So bila mereka rasa kenyang, jadi pengambilan kalori daripada makanan itu boleh dikurangkan sebab dah rasa kenyang dengan pengambilan fiber ni. Okey. Kemudian dalam kita berpuasa kepentingan fiber ni dia akan memberi kita kenyang lebih lama selepas kita makan. Berarti dia akan mengekalkan rasa kenyang kita tu ke lebih lama sikit daripada biasa. Jadi baik bagi mereka yang berpuasa lah. Ini satu extra benefit bagi kita yang berpuasa bila kita mengambilkan fiber ni. Okey. Kemudian pertama tadi dia bagi rasa kenyang pada kita, kemudian dia bagi kita bertahan dari segi lapar tu dalam masa yang lama. Jadi bagus mereka yang berpuasa. Okey, kemudian fiber larut air dan tak larut air dia combination dia ni adalah yang fungsi yang utama sekali dia ni adalah untuk membersih sistem penghadaman kita. Sebab fiber ni bila masuk ke dalam sistem badan kita, masuk ke dalam usus, dia akan bergerak dia akan mula bergerak daripada perut, dia akan pergi pada usus kecil, dia akan pergi pada semua sekali sampai kepada usus besar dan sehinggalah kepada pembuangan. Jadi fiber ni dia boleh di sepanjang perjalanan dia ni, dia akan memerangkap toksin-toksin yang ada di sepanjang sistem pencernaan. Kan, sebab kita tahu sistem pencernaan kita ni macam-macam ada. Kan ada toksin, ada lendir lemak, ada macam-macam, ada bakteria yang tak baik, ada lendir protein, kerak-kerak najis, sisa toksin dan sebagainya yang ada dalam sistem penghadapan kita, terutama di bahagian usus besar. So banyak tempat yang berkumpul benda-benda ni. Jadi fiber ni dia boleh memerangkap dalam perjalanan dia tu, dia boleh memerangkap, kemudian lama-lama dia akan keluarkan melalui najis. Itu kelebihan fiber, kombinasi fiber larut air dan juga yang tidak larut air dalam tu. Okey, kemudian setiap fiber ni tadi fungsi kombinasi itu fungsi bersama fiber ni, iaitu fungsi fiber umum ya. Fungsi bersama dia ni dia adalah dia memberi kita rasa kenyang dan juga dia trap all the toxin ataupun impurities yang ada dalam sistem penghadapan kita, terutama sekali di bahagian usus besar. Jadi ini satu tindakan yang baik untuk kita membantu memerangkap toksin dan keluarkan melalui ini. Ini yang dia panggil yang dia sebut proses detox ataupun kita panggil detoxification ni, sebab itu adalah pembersihan yang dilakukan oleh fiber tadi. Okey. Kita pergi pada fungsi-fungsi spesifik iaitu contohnya fiber larut air kan. Jadi fiber larut air ni sebenarnya adalah jenis fiber, bila kita makan dia akan melarut dalam air dan dalam bendalir usus kita kan, dia akan membentuk gel bersama makanan. Okey, dia bentuk gel bersama makanan. Jadi dia akan berada dalam trak pencernaan kita. Jadi fungsi utama dia ni adalah
fiber larut air ni tadi adalah yang pertama, dia akan block ataupun dia akan trap minyak dan juga lemak dalam makanan yang kita makan daripada tindakan hempedu. Jadi dia boleh block sedikit, dia tidak block semua sekali, dia block sedikit. Berarti tindakan hempedu ni untuk memecahkan, menguraikan lemak dan minyak tadi ni untuk diserap ke saluran darah. Jadi dia boleh memblock sikit ataupun di-trap sikit tindakan daripada lemak minyak tadi daripada tindakan hempedu. Jadi dengan ini adalah satu tindakan yang baik untuk mengurangkan paras kolesterol dan juga diserap ke saluran darah. Jadi kita dapat mengurangkan kadar lemak dalam tubuh kita. Jadi ini adalah satu tindakan yang baik jugalah bagi mereka yang nak mengurangkan paras lemak yang ada dalam badan dia. Okey, kemudian fiber larut air ni juga dia boleh membantu perangkap kolesterol yang kita makan daripada makanan. Dia dapat merangkap kolesterol dan elak daripada memasuki aliran darah. Jadi ini baik bagi mereka yang ada masalah high kolesterol. Sebab kita tahu kan orang Malaysia ni satu daripada tiga penduduk Malaysia ni mempunyai paras kolesterol yang tinggi dalam badan dia. Jadi pengambilan fiber ini adalah satu pengambilan yang baik untuk mereka mengurangkan dan mengawal paras kolesterol dalam badan kita. Ini dia punya benefit ekstra bagi mereka yang mengamalkan pengambilan fiber mix dalam diet harian mereka. Kemudian fiber larut air ni juga dia punya kelebihan dia boleh bila kita makan bersama makanan, contohnya bersama nasi, bersama roti dan bersama karbohidrat yang lain, dia boleh delaykan proses pencernaan tadi. So bila dia delay, dia melambatkan, berarti penghasilan gula daripada karbohidrat tadi pun akan berlaku dengan perlahan. Jadi ini dapat membantu insulin mengeluarkan pankreas mengeluarkan insulin dengan kadar yang baik. Dan kita nak elak daripada jadi insulin spike ataupun rembesan insulin yang mendadak akan memberi kesan yang tak baik. Sama sekali bagi mereka yang ada masalah kencing manis dan juga bagi mereka yang mengandungi paras gula yang tinggi dalam badan dia. Sebab bila berlaku spike insulin, banyak masalah klinikal sini akan berlaku. Seperti yang kita risau adalah sel badan kita tu dia resisten pada insulin. Bila resisten pada insulin, dia tak dapat nak serap masuk gula, jadi gula akan beredar di darah, jadi risiko akan kencing manis, risiko diabetes. Okey. Itu di antara fungsi-fungsi fungsi-fungsi fiber yang larut air. Dan yang paling yang best lagi adalah fiber ni, larut air ni, dia juga sebagai media prebiotik. Kita panggil dia prebiotik. Prebiotik ni adalah satu media yang digunakan oleh bakteria-bakteria baik dalam usus untuk proses pembesaran. Dan bakteria ni adalah bakteria yang baik untuk membantu proses penghalaman kita, menguatkan immunity, menjaga kesihatan kita dan sebagainya. Ini yang dinamakan sejenis fiber larut air ni dia sebagai prebiotik ataupun media bagi pertumbuhan bakteria-bakteria baik. Ini satu tindakan yang baik bila kita mengambil suplemen fiber mix untuk kesihatan kita. Dan kita tengok tugas fungsi khas, fungsi utama fiber yang tak larut air. Yang tak larut air ni adalah fiber yang bila kita makan dia akan duduk dalam sistem penghalaman kita, dia bergerak, dia akan membentuk bulky kan. So fiber ni dia akan membentuk bulky dalam kita punya sistem penghalaman. Jadi dia tak ikat makanan-makanan, dia tidak kacau makanan, tetapi dia bergerak bersama makanan untuk membentuk satu pukal, satu bulk. Jadi di sini untuk memudahkan kita membuang air besar. Jadi ini berita baik bagi mereka yang ada masalah sembelit dan juga mereka yang ingin mengawal masalah sembelit dan mereka yang ingin mencegah daripada berlakunya sembelit pada diri mereka, pada badan mereka. So ini di antara fungsi-fungsi utama fiber mix, fiber yang ada dalam fiber mix. Kemudian kita perkayakan lagi pada dia punya ingredient ni dengan beberapa herbal lain seperti Cambogia, Garcinia Cambogia, seperti
passion fruit, ekstrak lemon dan sebagainya. Ini adalah untuk memberi kelebihan kepada mereka yang ingin mengurangkan berat badan. Begitu dengan kita letak mango, African mango untuk mengawal selera, kita letak Opuntia cactus untuk mengawal selera, kita letakkan Garcinia gambogia untuk membantu menyihatkan sistem pengharaman dan juga boleh membantu mengawal selera secara semula jadi. Okey. Jadi di sini saya nak kongsi dia punya manfaat yang utama yang kita mengambil fiber mix sebagai makanan tambahan. Kan? So kita tahu ramai orang ada masalah sembelit kan, macam orang Malaysia. Kalau tak silap saya lebih daripada boleh dikatakan 70% penduduk kita ni ada masalah pengharaman. Dan kita ada masalah sembelit dan kita ada masalah usus tersumbat dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah satu masalah yang utama. Sebab apa? Sebab bila kita tidak mengatasi masalah sembelit ataupun kita panggil kolon yang tersumbat ataupun usus besar yang tersumbat, mungkin 3-4 hari tak buang air besar, 5-6 hari, seminggu tak buang air besar, jadi dia akan tersumbat, dia akan congest dalam kita punya usus besar. So keadaan ini akan membawa dia panggil mudarat pada kesihatan kita, keadaan ini. Sebab macam-macam ada dalam tu dan macam-macam bakteria, macam-macam racun yang akan dikeluarkan dan akan memberi kesan yang tak baik pada kesihatan kita. Okey. Jadi kita kena tahu kenapa kita ada masalah sembelit, kenapa kita ada masalah pengharaman. Rata-rata orang komplain, saya susah nak buang air besar 3 hari sekali, buang air besar tak lawas, buang air besar macam tu, buang air besar macam ni. So macam-macam komplain-komplain yang kita dengar daripada luar sana kan. So jadi kita kena faham kenapa berlaku macam ni kan. Satu sebab gaya hidup kita kan, gaya hidup kita yang sihat, yang tidak sihat. So kita busy, kita tak sempat nak minum air, bangun pagi pun kita tak sempat nak breakfast betul, kita rushing pergi office apa sebagainya. So kehidupan kita yang agak hustle, agak sibuk ni akan boleh membuatkan usus kita jadi lazy, jadi masalah pada usus kita. Kemudian kita makan makanan yang tidak seimbang. Kan, makanan tidak seimbang ni bermaksud makanan yang tidak mengikut kelas-kelas makanan seperti fiber, protein, sumber tenaga, macam vitamin dan sebagainya. Yang pastinya orang kita memang kurang makanan buah dan sayur-sayuran. So makanan yang tidak seimbang juga boleh menyumbangkan kepada penyumbatan usus, iaitu masalah sembelit. Kemudian bila kita tengok makanan moden hari ni kan, bersepah restoran makanan segera yang kita tengok kan. Kita ada restoran A, restoran B, restoran C, yang goreng ayam lah, restoran itulah, restoran inilah. So restoran macam ni sebenarnya bukan kita tak boleh makan, kita boleh makan, tetapi kena berhati-hati dan juga kena kurangkan. Sebab makanan ini dia tak lebih dan tak lain, dia kaya dengan lemak, dia kaya dengan garam, dia kaya dengan gula dan kaya dengan bahan kimia. So makanan ini akan menyebabkan usus kita jadi lazy, akan jadi malas. Bila jadi malas, ini dia akan berlaku masalah sembelit, masalah pengharaman. Kalau boleh kita kurangkan. Bukan tak boleh makan. Maksud saya sini bukan kita tak boleh makan fast food. Boleh, tapi kita berkadar. Tapi sekarang ni, fast food ni bersepah-sepah. Pergi di mana-mana pun mesti ada restoran makanan segera. So, restoran makanan segera ni memang menyumbangkan, kita panggil kemerosotan kesihatan pada kita juga. Jadi kita berpada-padalah. Bukan tak boleh makan, kita boleh makan, tapi cuba elak. So makanan-makanan, benda-benda macam ni kebanyakannya terdiri daripada lemak, daripada daging yang terproses, daripada protein yang terproses. Ini yang boleh meningkatkan risiko klinikal lain. Di samping dapat sembelit, kita juga ada risiko lain seperti tekanan darah tinggi, kita masalah jantung, dan masalah kolesterol tinggi dan sebagainya. Okey. Kemudian orang kita ni, satu lagi, orang kita ni susah nak minum air. Kan? Bila kita pergi, contohnya saya selalu pergi ke negara China sebelum PKP ni, pergi sana, di sana kita selalu melihat kebanyakan orang yang berjalan mesti bawa botol air. Kan, bila tengok dalam tu ada air ada macam daun-daun, itu kita panggil macam tea, Chinese tea. So mereka mengamalkan pengambilan minuman ini untuk menjaga hidup. Sebab tu mereka sihat, sebab tu mereka cergas, mereka berjalan sana, berjalan sini. So badan mereka, jadi susah kita nak jumpa. Kalau pergi sana nak jumpa yang badan besar-besar memang susah. Kebanyakannya semua lebih kurang je badan dia. Sebab mereka ni patuh, mereka makan makanan yang bagus, dan juga mereka selalu mengamalkan minum air lebih. Kan, kalau di Malaysia ni jarang kita jumpa. Kan, orang berjalan tu jarang sangat bawa botol air bersama. Kebanyakannya bawa handbag, bawa ini. Okey.
Kemudian masalah kita lagi adalah kenapa kita jadi usus kita tersumbat, kenapa kita sembedik, ini adalah kerana satu waktu makan yang tidak menentu. Kan ini satu fenomena yang tidak sihat bagi masyarakat kita. Mereka makan makanan yang tidak menentu. Kan kadang-kadang kita makan pagi, hari ni makan pagi pukul 7, esok pukul 8, lepas tu besok skip, lupa, sibuk, ini apa semua. Jadi kita makan, kawan datang bawa pukul 10, kita makan lagi. Pukul 12 kita makan tengah hari. Jadi kita makan kadang-kadang dekat rumah malam kawan ajak jom pergi ngetih, kita keluar lagi. Bila ngetih bukan minum teh je, kita makan roti canai, makan tu makan ni. Ini akan mendorong kepada taraf kesihatan yang tidak baik. Ini adalah satu budaya kita. Begitu juga dengan budaya melepak, budaya mengetih, budaya mengopi, kan? So ini adalah satu budaya yang tidak. Bila kita lepak kadang-kadang ada orang dia boleh duduk di kedai di kafe, boleh bersembang sampai 3-4 jam duduk sembang minum, isap rokok apa sebagainya. Ini satu tindakan yang tak betul. Jadi benda ni bersepah-sepah. Kan? Sekarang PKP kan, kalau tidak PKP ni pergilah mana-mana ni 24 hours dekat Malaysia ni, memang orang kita suka makan, jadi kita makan tidak menentu. Ini boleh menyumbangkan kepada kesihatan yang tidak baik dan juga mengganggu juga sistem pengharaman kita, kan. Kadang-kadang sistem pengharaman kita pun dia punya rhythm dia ada irama dia, kan. Kalau selalu diganggu dia akan terganggu. Bila dia terganggu dan fungsi dia akan rosak, kan. Fungsi dia akan kurang, fungsi dia akan lemah, dan lama-kelamaan dia akan menimbulkan masalah-masalah lain, gejala-gejala lain. Yang kita paling takut adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan macam peracunan badan dan sebagainya, dan boleh berkembang pada penyakit kronik. Okey. Dan lain faktor adalah orang kita ni kurang selaman. Ini hakikat yang kita tak boleh nak nafikan. Orang kita ni kurang selaman. Okey. Kita tengok mana-mana pun, saya pun pagi-pagi kan, kalau bulan tak puasa ni pagi-pagi kita pergi jogging, pergi jalan, berronda kan. Nampak sangat kosonglah tempat tu yang kerajaan sediakan, maju sediakan kawasan taman untuk kita beriadah, tapi tak ramai orang sangat. Ya. Jadi ini satu, kalau boleh kita selalu lakukan exercise. Jadi bila kita kurang exercise, jadi ini akan menyebabkan body kita, muscle kita tak kuat. Begitu juga dengan usus kita, dia tidak kuat. Okey, jadi kita kena selalu exercise, senaman dan sebagainya. Okey. Dan ada juga kes bagi mereka yang mereka yang ada masalah penyakit kronik dan mereka mengambil ubat-ubatan. Ya, jadi mungkin dah kesan yang lama mereka mengambil ubat-ubatan ini juga boleh mempengaruhi kesihatan usus dia, boleh menyebabkan usus dia jadi lazy, akan berlaku juga senang kena masalah sembelit. Dan juga ada juga faktor-faktor lain macam persekitaran, kan, faktor kosmetik, ada pun kita sering pakai perfume, kita sering pakai kosmetik, ya, benda-benda kimia ni akan masuk dalam badan kita dan juga akan meracuni badan kita, kan, dan boleh juga mempengaruhi sistem pengharaman kita. So ini adalah faktor-faktor kenapa kita sembelit, kan, macam saya sebut tadi, lifestyle kita tak betul, makanan kita tak seimbang, kita makan makanan fast food, makanan moden yang banyak garam, banyak gula, banyak minyak, banyak lemak, banyak macam-macam, kan. Lepas tu of course kita kurang mengambil serat makanan buah saya memang kita kurang sekali. Lepas tu kita kurang minum air, kan. Lepas tu macam-macam lah, waktu makan tak menentu lah, budaya lepak, budaya tu, kesan daripada ubat-ubatan, kita kurang senaman, kita selalu pakai kosmetik, pakai aksesori dan sebagainya. Benda-benda boleh mempengaruhi. Okey. Jadi kita pergi kepada kenapa kita jadi sembelit dan kenapa kita namakan ini kolon ataupun usus besar yang tersumbat. Macam kita sebut tadi, faktor dia. Faktor dia kenapa tersumbat. Yang ini kita pergi tengok apa yang ada dalam tu. Dan 3 hari tak buang air besar, 4 hari tak buang air besar. Contohnya kita buang angin, kita buang angin. Hari ni kita tak buang, kita buang air besar sekali. Contohnya pagi tadi kita dah buang air besar dan kita keluar angin, kan. Contohnya, ini satu contoh, ya. Kita pagi tadi kita buang air besar, masa ni kita keluar angin atau kentut. Dalam bahasa pasar kita panggil kentut. Ada orang 2 hari tak buang air besar, lepas tu dia kentut. 3 hari tak buang air besar, dia kentut. 4 hari tak buang air besar, dia kentut. Cuba kita tengok. Kita boleh tahu dari segi bau dia, kan. Yang lama tak buang air besar ni, bau dia lebih kuat. Kenapa bau dia lebih kuat? Ini menunjukkan banyak gas yang beracun yang dikeluarkan daripada dalam usus dia yang diproses dan digunakan oleh bakteria itu untuk menghasilkan gas. Jadi gas bila banyak hari dia bertimbun berkumpul, jadi bila dia keluar memang bau dia amat teruk sebab kepekatan dia tinggi. So kita kena be careful ni. So apa yang ada dalam usus kita yang jadi tersumbat tadi, kita sembelit. Bila kita sembelit, kenapa apa yang ada? Satu, ada of course makanan yang tidak hadam. Banyak makanan yang kita makan yang tidak hadam, kan? So
ada di situ. Kemudian sisa-sisa yang ada, sisa-sisa berlendir, sisa lemak, sisa protein, sisa-sisa sisa-sisa macam-macam lah, lendir-lendir sebagainya yang ada dalam usus kita tadi. Kemudian juga dia ada banyak kotoran, kan? Banyak kotoran yang ada dalam tu. Itu ini dalam najis yang tersumbat tadi, dalam kolon atau usus yang tersumbat. So dalam najis ni benda-benda ni ada bersama najis. Kemudian ada juga kerak-kerak najis lapuk. Kita buang air besar ni, dia tidak lawas, mereka yang tidak lawas, dia akan tinggal sisa dia. Jadi lama-kelamaan dia boleh jadi berkerak juga benda ni, seolah-olah macam berkerak. So benda tu ada dalam usus kita. Kemudian berbilion bakteria-bakteria dalam tu, kan? Yang aktif membiak, yang gunakan makanan, bila lama duduk situ lagi banyak dia makan. Lagi banyak benda dia makan, lagi banyak toksin yang dia akan keluarkan. Okey, ini masalah apabila perut kita tersumbat. Sebab itu ada benda-benda ni dalam kita punya kolon, dalam usus besar kita yang tersumbat, ataupun bila kita ada masalah sembelit, kan? Jadi kita kena faham, maksud usus tersumbat ini adalah bagi mereka yang ada masalah sembelit, mereka yang buang air besar 4-5 hari sekali, yang tak menentu, yang keluar kadang-kadang keluar biji bertongkol lah, keluar air macam-macam. Jadi kebanyakan mereka yang ada masalah ni, masalah ini adalah disebabkan oleh oleh masalah penghadaman dia. Kemudian di dalam tu juga ada cacing, ada parasit dan sebagainya. Ini yang benda yang ada dalam ni. Okey. Jadi bahan-bahan tadi, benda-benda ni tadi kan, macam makanan yang tak dihadam lah, makanan sisa lendak, sisa lemak, sisa protein, kerak najis, apa semua sekali ni digunakan oleh bakteria-bakteria buruk, bakteria-bakteria jahat dalam usus besar kita ni tadi ni. So dia panggil apa, di penapaian, ya. Penapaian bermaksudnya dia memakan benda tu dan menghasilkan gas-gas dan juga bahan-bahan yang sangat beracun. Okey, yang sangat beracun dalam usus kita. Okey. Jadi pelbagai toksin keluar, gas-gas larut hasil daripada fermentasi ataupun penapaian yang dilakukan oleh bakteria buruk ini dalam usus besar kita. Okey. Jadi gas-gas yang larut tadi, bahan-bahan toksin tadi, kan, bahan-bahan yang beracun yang hasil daripada penapaian, daripada penapaian. Contohnya kita ambil ikan, kita letak atas meja. Contoh ini nak cerita pasal penapaian. Kita letak ikan atas meja, kita tengok hari ni bau dia lain. Kita pergi hari yang kedua bau dia lain. Hari ketiga bau dia lain. So ini adalah tindakan tindakan bakteria yang menggunakan ikan tu tadi untuk hidup dia, untuk pembesaran dia, untuk perkembangan, pembiakan dia, dan hasil daripada itu adalah gas-gas yang beracun. Sebab tu dia bau lebih busuk. Nah, begitu juga berlaku dalam usus kita. Begitu juga berlaku dalam usus besar kita tadi. Jadi gas-gas ni akan melarut dan akan diserap balik ke aliran darah. Sebab usus besar kita ni dilapisi oleh banyak salur-salur darah. Kan, untuk serap zat makanan lah, untuk serap air, untuk serap bla-bla semua sekali, kan. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa dia serap air lebih pada usus, kalau usus kita tak serap air melalui darah ni, kita akan buang yang besar macam itik, macam ayam, kan, serak keluar. Dia tak keluar elok macam pisang dan sebagainya. Ini sebab dia serap air. Saudara di sepanjang usus kita tu akan menyerap air. So bila dia menyerap air, dalam masa yang sama dia juga akan menyerap toksin-toksin tadi, kan. So saudara ni akan bawa benda ni ke hati. Okey, jadi hati akan lama-kelamaan bila dia bawa sedikit demi sedikit, lama-kelamaan hati kita jadi congest. Hati kita pun akan jadi apa dia panggil sesak, akan jadi jam. Kan, dengan toksin-toksin tadi. Sebab hati kita tugas dia adalah untuk membersih toksin-toksin apa semua sekali yang ada dalam ni, dia bersih sebelum dia lepaskan ke saluran darah untuk menghadap ke seluruh ke jantung dan ke seluruh sistem badan. Jadi dalam masa pengaliran ini, toksin-toksin ni, gas-gas tadi akan disalurkan, akan masuk ke saluran darah, dan bila sampai ke jantung berarti dia akan pump ke seluruh sistem badan kita. Jadi darah-darah ni akan membawa bersama toksin-toksin tadi. Jadi ini yang kita namakan proses, dia panggil apa? Auto-intoxication. Iaitu proses peracunan sendiri, badan kita sendiri yang produce racun. Kan, dalam badan kita sendiri yang produce racun. So ini dia panggil proses dia panggil auto-intoxication. So proses ni lah bermulanya dia panggil penyakit-penyakit yang kita hadapi hari ini. Sebab itu Rasulullah bersabda 9 daripada 10 penyakit datangnya daripada perut, daripada usus yang kotor. Jadi saintis percaya, pakar-pakar kolon, pakar kesihatan kolon pun percaya toksin yang ada, penyakit kita ni didevelop oleh kolon yang kotor.
Termasuk sekali bila kita relatekan macam contoh kanser, kita relatekan dengan masalah jantung, kita relatekan masalah itu ada berkaitan. Sebab racun-racun ni secara tak langsung bila dia beredar ke seluruh darah, berarti semua organ-organ yang terlibat. Jadi organ yang mula-mula terkesan dengan racun ni tadi adalah organ yang tugas dia adalah menyingkirkan bahan-bahan beracun. Contohnya macam hati akan menyingkirkan sisa-sisa metabolisme kan dalam badan kita. Kemudian dia hati juga tempat mengurainya bahan-bahan macam apa, bahan-bahan beracun, bahan-bahan sisa-sisa dia akan mengurai kepada bentuk lain supaya badan kita boleh digunakan dengan baik. Kemudian selain daripada itu, organ lain, organ yang dia panggil apa, organ detox ni, organ yang eliminative organ ini, macam paru-paru. Kan, paru-paru juga adalah satu jenis organ untuk menyingkirkan gas-gas yang beracun daripada darah kita. Kan, ambil oksigen, keluarkan karbon dioksida, ambil kan. So, ini organ-organ yang terlibat, yang mula terkesan, iaitu organ-organ yang tugas dia menyingkirkan racun dalam tubuh kita. Kan. So, dia terkesan. Dan tadi hati, kemudian bila hati dah congest kan, kita paru-paru pun boleh kena efek. Kemudian buah pinggang kita akan jadi masalah sebab dia selalu tapis bahan-bahan yang pekat-pekat yang racun ni tadi. Kemudian colon of course. Kan sebab tu ramai orang ada masalah kanser kolon, masalah macam-macam lah di usus besar saja ni macam-macam penyakit kan, macam kanser, macam-macam yang kita tengok ni. Terutama sekarang orang lelaki kan banyak masalah yang berkaitan dengan kanser usus. Okey. Kemudian kulit juga akan mengalami kesan kan bila kita rasa gatal-gatal, kita rasa rasa macam gatal-gatal apa semua sekali. Ini juga disebabkan oleh tindakan toksin yang beredar di bawah kulit kan. So dia akan rasa. Dan juga sistem sistem yang membantu sistem darah dari segi proses pembersihan ni, proses penyingkiran racun juga, dia juga akan terkesan. Dan dengan kata lain, bila benda ni dah berkesan, lama-lama seluruh badan kita akan rasa terkesan. Okey, dengan racun ni tadi, dia akan meracun ke seluruh sistem badan. So bila pankreas hilang fungsi dia, bila hati hilang fungsi dia, bila buah pinggang lemah fungsi dia, bila organ-organ yang utama dalam badan kita lemah fungsi dia, of course. So banyak mulalah simptom akan keluar. Sebab itu bila kita ada bangun pagi, kita rasa letih, rasa penat, kita rasa mual, cepat mengantuk, kita cepat emosi, kita rasa macam kerak-kerak gatal badan, nafas kita berbau, kan bila kita buang air besar pun tak larat, ini menunjukkan badan kita dah beracun. Kan? Kadang-kadang bila kita bangun pagi, kita rasa lenguh sana, lenguh sini, sakit sana, itu menunjukkan badan kita dah mula beracun, darah kita dah slow sebab pekat dengan bahan-bahan ni tadi. Jadi kita dah tahu dah, ini secara ringkas saya cerita tadi bagaimana proses dia panggil auto-intoxication, itu proses peracunan pada badan diri sendiri. Bermula daripada usus yang tersumbat tadi. Kan? Bermula daripada masalah sembelit yang lama, masalah usus tersumbat, jadi benda ni akan diurai apa semua sekali, kemudian hasilkan racun ini akan dicabarkan ke saluran darah dan kena pada organ-organ yang penting-penting dalam sistem badan kita, dan lama-kelamaan dia akan efek pada seluruh kita punya fungsi organ kita. Jadi ini masalah-masalah penyakit yang akan berlaku akibat daripada usus besar yang tak bersih, yang tidak sihat. Okey. Jadi secara ringkasnya bila usus kita dah kotor, kan darah kita juga kotor. Organ-organ lain akan dapat efek yang lain. Jadi organ akan terganggu fungsi dia. Jadi banyak masalah-masalah klinikal atau penyakit-penyakit klinikal yang akan kita kena. Jadi cara yang paling baik untuk membantu mengatasi masalah ini adalah kita mengambil fiber mix, iaitu sejenis supplement fiber yang diperkayakan dengan herba-herba yang kita pilih untuk memberi kesan yang lebih baik. Satu, kesan pembersihan usus tadi ataupun kita panggil detoxification tadi. Kemudian dapat membantu mengawal selera, sebaik bagi mereka yang ada masalah kenciman, mereka yang ingin mengurangkan berat badan. Kemudian baik bagi mereka yang nak mengawal paras gula dalam darah, mereka yang nak mengawal paras kolesterol dalam darah. Jadi fiber mix ni boleh dikatakan sejenis suplemen yang kita gunakan untuk membantu menyihatkan badan kita, repair balik badan kita, kita bersihkan balik badan kita, kita baik pulihkan balik fungsi organ-organ pada badan kita. Itu kelebihan yang ada dalam kita mengambil fiber mix. Okey, sorry puasa hari ni. Okey. Jadi tugas bila darah kita dah bersih, semua dah bersih, bila kita ambil fiber mix dapat membersih apa semua sekali. So
usus kita akan sihat, akan bersih, baik pulih, akan semua sekali. Jadi bila kita mengambil diet yang baik, diet yang betul, kita ambil makanan yang baik, jadi kita dapat membantu badan kita repair balik, berfungsi dengan lebih baik. Jadi kalau kita ada masalah sakit ke, kita ada masalah ni, dia boleh membantu. Jadi bagi mereka yang ada masalah penyakit kronik pun sama, mereka mengambil ubat daripada hospital, mengambil ubat daripada doktor, kemudian mereka menggunakan fiber mix ini sebagai satu bahan untuk membantu bersihkan tubuh dia. So bila tubuh dia dah bersih, darah dah bersih, jadi kesan badan dia lebih cepat menerima kesan ubat tu. Ini kelebihan-kelebihan yang kita ambil fiber mix. Okey. Contohnya kita bila darah kita dah bersih kan, bila darah dah bersih kan, apa dia panggil apa, keradangan dalam badan kita ni, body kita akan heal ataupun akan sembuhkan dengan diri sendiri kan. Terutama sekali bila kita tidur kan, masa kita tidurlah waktu body kita repair apa kekurangan apa semua sekali, sebab dibantu oleh fungsi enzim lah, fungsi apa semua sekali masa kita tidur. Jadi kita repair. Jadi bila darah yang bersih, proses repair ni lebih cepat dan lebih efektif, lebih berkesan. Okey. Kemudian bila darah dah bersih, sistem limfatik tadi pun dah berfungsi dengan baik, dah bersih, secara tak langsung kita akan meningkatkan immunity pada badan kita. Sebab sistem limfatik pun juga membantu dari segi menguatkan immunity pada badan kita. Okey. Kemudian kita rasa, kadang-kadang bagi orang yang selalu rasa sakit otot, segar-segar badan kan, sebenarnya kita tak sedar ya, bila kita bekerja setiap hari, kita bergerak, muscle kita bergerak, otot kita bergerak. Jadi otot kita akan menggunakan gula yang ada, kemudian akan membentuk tenaga dan menghasilkan asid laktik. So bila asid laktik banyak dalam badan kita dapat nak keluarkan. Jadi kita akan rasa sakit sebab macam kita rasa krem-krem gitu dalam badan kita. Jadi bila kita mengambil, bila darah kita dah bersih, jadi proses pembersihan asid laktik pun berlaku dengan baik. Jadi secara tak langsungnya kita dapat menghilangkan sakit-sakit badan, sengal-sengal otot apa semua sekali yang kita rasa, yang kita biasa yang kita biasa komplain, kita dengar orang biasa orang ramai duk komplain sakit badan lah, lenguh sana lenguh sini. Ini dia sebab dia. Salah satu sebab dia yang berlaku, iaitu darah kita kotor. Kan? Jadi kita cuci dia balik disebabkan tindakan asid laktik tadi. Okey, kemudian bila darah kita dah bersih, jadi tak ada lagi bau badan kita yang hapak, yang tak menyenangkan. So ini satu tindakan yang baik. So bila darah kita bersih, of course tidak ada lagi benda-benda yang kotor-kotor dalam ni dekat kulit kita. Jadi badan kita tak berbau seperti biasa, seperti yang masa kita usus kita besar, usus kita kotor tadi. Kemudian kelebihan bila darah kita dah bersih, kan? Bila darah kita dah bersih, jadi kita dapat badan kita dapat menjaga sel dengan baik, dapat menjaga semua. Jadi sel kita ni akan dengan baik. Jadi proses oksidasi akan dilambatkan. Jadi sini kita panggil mengekalkan, kita awet muda dia panggil. Kita awet muda sebab sel badan kita ni kekal sihat, kan? Kekal sihat dan tak mudah rosak. Kemudian dia kita panggil berfungsi dengan baik. Okey. Kemudian bau nafas pun kurang. Kan bila paru-paru kita tadi, sebab kita bernafas kan, kita melalui jadi paru-paru kita bila dah kotor tadi, dia akan keluarkan toksin, jadi akan berbau, sebab tu nafas berbau. Bagi mereka yang ada masalah sembelit tadi, of course nafas dia akan berbau je. Okey, jadi darah dia kotor pun dia akan berbau nafas dia. Jadi bila darah dah bersih, nafas dia berkurang bau atau tak berbau. Ini satu kelebihan ekstra bila kita mengambil fiber mix, kan. Okey. Kemudian bagi mereka yang dalam proses rawatan yang saya sebut tadi, mereka yang dalam rawatan penyakit, mereka jumpa doktor, mereka ambil ubat. Jadi bila mereka makan ubat, jadi bila darah dah bersih, sistem pencernaan dah baik. Jadi ubat yang mereka makan ni, jadi badan dia lebih menerima kesan ubat. Dengan kata lain, dia boleh mempercepatkan proses penyembuhan daripada penyakit itu. Bukan fiber mix yang menyembuhkan penyakit, dia tidak. Dia membantu mempercepatkan badan untuk merawat badan, membantu badan merawat. Okey, itu lebih menerima kesan ubat. Jadi ini satu pemakanan yang baik bagi mereka yang dalam rawatan penyakit. Dan begitu juga mereka yang dalam rawatan facial, rawatan kecantikan, kan. So bila darah dah bersih, jadi proses rawatan tu proses penyembuhan tu, proses penyembuhan daripada jerawat, daripada akne, daripada jeragat sebagainya lebih cepat, lebih mudah lebih mudah berlaku bila darah kita dah bersih. Okey. Ini antara kelebihan-kelebihan yang kita gunakan fiber mix, dan ada lagi kelebihan-kelebihan lain, kan. Bila darah kita dah bersih, badan kita dah bersih, fungsi organ dah baik. Jadi
badan kita akan menggunakan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh badan kita kan. Dia berfungsi dengan lebih baik dan dalam enzim-enzim yang penting dalam badan kita seperti enzim SOD, superoxide dismutase. So enzim ini bekerja dengan baik. So di sini kita dapat membantu mencegah kerosakan sel, membantu mencegah melambatkan proses oksidasi. So kita boleh mengekalkan kesihatan kita, kita boleh mengekalkan kita boleh mengelak daripada penyakit-penyakit yang kronik akan datang. Okey. Kemudian bagi mereka yang nak ramping yang nak merampingkan berat badan, ramping badan ni, kebanyakan kita gunakan macam-macam cara yang tidak dapat, sebab tak dapat juga kulit yang cantik tu, dapat apa semua sekali, sebab lemak nak dibakar pun susah kan, sebab bila lemak yang bercampur dengan toksin tadi susah nak dibakar. Yang ni kita panggil selulit, itu lemak degil, lemak yang ada bawah kulit tu, yang jadi kulit kita tu tak cantik kan, nampak macam orange peel, nampak macam tak cantik. Jadi bila toksin kurang, jadi proses dipanggil pembakaran lemak akan lebih baik bila sel lemak tu dah dikeluarkan toksin. Jadi proses pembakaran berlaku dengan lebih baik. Jadi ini kerja-kerja kita nak merampingkan badan kita secara semula jadi ini lebih baik dan lebih dipanggil lebih cepat dan lebih berkesan. Okey. Kemudian benefit lain juga, bila dia meningkatkan kadar darah dah bersih, kita dapat meningkatkan kadar metabolisme kita. Jadi proses metabolisme kita berjalan dengan lancar. Jadi proses pembakaran lemak berlaku dengan baik. Proses pembakaran macam gula untuk menghasilkan tenaga dengan baik, dan secara tak langsung kita dapat menggunakan berat badan kita dengan lebih berkesan dan lebih sihat. Okey, lebih berkesan dan lebih sihat. Kita tak perlu berlapar sentiasa, tak perlu. Jadi kita jaga usus kita sihat dan jaga pemakanan yang baik, kita dapat membantu mengawal berat badan kita. Ini kelebihan-kelebihan yang kita dapat daripada pengambilan fiber supplement seperti fiber mix. Okey. Dan dalam fiber mix juga, bagi mereka yang nak merampingkan berat badan, kita ada 2-3 herba dalam tu yang sebagai dipanggil macam puntia cactus, macam garcinia, macam African mango. So herba ni adalah jenis herba yang baik untuk mengawal selera badan kita secara semula jadi. Kan, secara semula jadi. Jadi lebih selamat bila kita mengamalkan pengambilan fiber mix untuk membantu mengurangkan berat badan, mempercepatkan proses pengurangan berat badan dan juga menyihatkan proses pengurangan berat badan. Jadi ini adalah satu tindakan yang baik bila kita mengambil fiber mix, sebab kombinasi dalam tu dah baik. Jadi bila begitu juga dengan kita letak passion fruits untuk membekalkan khasiat vitamin, untuk membekalkan antioksidan dalam tu. Jadi kita akan dapat satu semua yang baik dalam fiber mix. Ini ada rasional kenapa kita letakkan suplemen, kita letakkan certain herb bersama dengan kombinasi dua jenis fiber larut air dan fiber tak larut air. Ini satu menjadikan fiber mix ni adalah satu formula yang sangat mantap yang kita buat untuk pengguna-pengguna. Okey. So satu lagi, dia punya kelebihan bila darah kita dah bersih, bila kita dah melalui proses pembersihan dari pengambilan fiber mix. Jadi bila darah kita bersih, edaran yang lancar, apa yang kita makan daripada harian kita, jadi khasiat zat yang kita makan tu akan diserap dengan lebih baik, akan diangkut lebih baik ke seluruh sistem badan. Kan? Jadi ini adalah satu tindakan yang baik untuk kita dapat manfaat nutrien yang baik. Ada orang ambil suplemen yang mahal, beli vitamin, beli apa yang memahalkan, bila makan dia kata kurang berkesan. Dia bukan kurang berkesan, masalahnya penyerapan tu. Disebab penyerapan kurang efisien, kurang berkesan, disebabkan oleh darah kita kotor, disebabkan oleh darah kita banyak dengan toksin. Jadi dia tak dapat diserap dengan baik. Begitu juga dengan ubat. Bila kita pergi hospital, jumpa doktor, masuk klinik, doktor bagi ubat, yang dah cek semua sekali, doktor bagi ubat, kita makan ubat, kita kata ubat tak menjadi, ubat tak berkesan. Sebenarnya bukan ubat tu yang tak berkesan, sebenarnya adalah badan kita gagal ataupun tak kurang berkesan untuk menyerap ubat tu, untuk ubat tu bertindak dalam sel badan kita. Itu sebenarnya, bukan kata ubat tu tak berkesan. Okey? Jadi kita kena faham tu. Kenapa kita ada orang makan tu berkesan, orang kita makan tak berkesan. Ini mungkin disebabkan oleh sistem darah kita sistem darah kita kotor. Jadi berlaku interaksi di antara toksin dengan ubat. Kan? Jadi sel kita tak dapat diserap dengan baik. Ini sebenarnya yang sama juga dengan kita ambil suplemen. Beli yang mahal, kita makan tapi kita kata tak ada kesan. Ini sebab adalah daripada darah kita yang kotor, darah kita yang tak bersih. Okey.
Kemudian bila kita dah bila darah dah bersih kan, semua dah okey, jadi kita tidur pun lena, tak mengacau lagi kan. Kita tidur dengan baik, kita tidur dengan bertenaga. Ini yang apa satu term yang agak baik kan. Kita tidur dengan bertenaga, berarti maksudnya tidur yang lena, tidur yang berkualiti. Itu yang kita nak. Okey. Kemudian bila kita banyak lagi benefit-benefit lain yang kita dapat daripada proses pembersihan tadi, daripada manfaat yang kita gunakan fiber mix tadi, terdapat banyak lagi benefit-benefit macam kita nak melakukan macam orang yang selalu mengantuk kan, sebab oksigen dalam darah dia tu berebut, contoh dengan bahasa lain kita kata berebut dengan toksin. So badan kita susah nak. Jadi bila darah bersih, oksigen akan diserap dengan baik, jadi kita pun akan selalu nampak cergas, nampak mantap dan nampak segar bertenaga. Ini di antara kelebihan-kelebihan kita ya bila kita mengambil fiber mix. Bukan setakat fiber ni bukan setakat untuk bila kita dengar fiber ni orang fikir berkenaan dengan slimming. Kan sebenarnya dia banyak manfaat dia. Sebab itu mungkin kombinasi produk yang kita buat ni mungkin akan memberikan kesan yang lebih baik daripada itu lagi. Kan? Cuma yang pastinya pertama tadi dia dapat membekal fiber untuk kesihatan kita, dan juga bila fiber tu ada banyak kelebihan dia, dan kelebihan utama fiber ni adalah proses detoxification. Jadi kita tak perlu mengambil pil yang detox ataupun kita tak perlu ambil julap, kita tak perlu ambil itu untuk kita cleansing. Jadi kita ambil secara semula jadi, iaitu kita ambil supplement seperti fiber mix sebagai suplemen untuk badan kita, untuk kita dapat khasiat yang baik. Kemudian kita dapat bersih sistem usus kita. Bila sistem usus kita bersih, darah kita bersih dan segala-galanya bersih, dan insya-Allah kita akan hidup sihat dan sejahtera selalu. Okey, saya rasa setakat itu dulu ya kita kongsi hari ini berkenaan dengan kelebihan mengambil fiber mix kan. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa di lain siaran ya, lain siri. Jadi saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.